Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini saya akan kongsikan berkaitan portal pembelajaran sekolah ataupun laman pembelajaran sekolah ataupun dashboard pembelajaran sekolah bagi PDPR. Ini saya tunjukkan contoh SK Sabak. First, untuk murid ataupun guru, dia perlu log masuk menggunakan gg.gg/laman SKS. Ini mengikut sekolah masing-masing lah. Dia ada dua kategori. Yang pertama, kategori pendaftaran kehadiran murid untuk hari tersebut. Contohnya, murid perlu mendaftar kehadiran ataupun cikgu yang perlu daftarkan kehadiran muridnya. Saya pangkah dulu. Cikgu ataupun murid, klik pada daftar kehadiran murid. Dia akan buka satu pautan untuk pengisian data. Contohnya pada hari ini, Bahasa Melayu adalah subjek yang pertama. Klik pada Bahasa Melayu. Kemudian pilih kelas, contohnya tahun 4, murid ataupun cikgu yang mengajar subjek tersebut adalah tahun 4. Kemudian klik pada button Next. Tahun 4 ada dua pilihan kelas. Contohnya 4 Bestari. Klik button Next. Jika murid, dia hanya perlu memilih hanya satu nama. Contohnya Nik Muhammad Farish. Dan klik button Submit. Data tersebut akan dihantar selepas 15 minit. Contohnya saya akan refresh. Dan kita boleh lihat bahawa murid tersebut telah hadir. Murid hadir akan bertambah kepada seorang murid. Dan di bahagian analisis kehadiran murid, akan dipaparkan bahawa murid tadi telah hadir. Dan kalau kita lihat, kita klik pada jumlah daftar, dia akan arrange. Murid tersebut, Nik Muhammad Farish Akib, telah hadir pada 4 Julai 2021. Bagaimana kalau cikgu yang daftar kehadiran murid? Sama juga, cikgu klik pada daftar kehadiran murid. Orang yang sama, contohnya Bahasa Melayu juga, tahun 3. Tadi tahun 4. Tahun 3, klik Next. Dia ada 3 pilihan kelas. Contohnya cikgu mengajar Bahasa Melayu tahun 3 cekal. Pilih cekal, klik Next. Dan cikgu boleh tandakan murid-murid yang hadir secara atas talian pada hari ini. Ataupun, contohnya anda yang hadir sahaja. Yang tak hadir, tak perlu tanda lah. Cikgu telah kenal pasti murid-murid tersebut. Dah kenal pasti, klik button Submit. Seperti biasa, 15 minit data akan dihantar ke dashboard. Saya refresh dahulu. Daripada satu orang murid tadi, dia akan bertambah. Telah menjadi 13 dan kita boleh lihat di analisis kehadiran murid, nama murid tersebut akan dipaparkan. Tahun 3 telah bertambah kepada 12 orang. Dan kita boleh lihatlah tahun 4, tahun 3 senarai nama tersebut. Itu berkaitan kehadiran sama ada murid ataupun guru. Dan kita boleh lihat di bahagian ini untuk lihat murid-murid mana yang telah hadir, yang tak hadir dan sebagainya. Boleh sort by class dan boleh sort by subject. Seterusnya, yang kedua, penggunaan dashboard ataupun portal pembelajaran sekolah ni oleh guru untuk menghantar bahan-bahan kepada murid-muridnya. Saya contohkan. Daftar bahan guru. Cikgu perlu memilih namanya. Jangan daftar nama orang lain. Contohnya, Cikgu Hamidah. Mengajar tahun 5. Subjeknya Bahasa Melayu untuk hari ini. Tajuknya kata kerja.
Kemudian medium, bahan pembelajaran yang digunakan ialah WhatsApp untuk maklumat. Kemudian ada pautan YouTube dan ada kuis online. Sama ada quizzes, perform, work dan sebagainya. Dan dilaksanakan dalam Google Meet. Boleh pilih medium yang telah dilaksanakan pada hari ini ataupun akan dilaksanakan pada hari ini. Okey, kita pergi pada pautan bahan dan muat naik bahan jika berkenaan. Okey, pautan bahan. Okey, contohnya tajuk kita kata kerja bahasa Melayu. Saya nak masukkan video. Akan buka contohnya dalam YouTube ni. Okey, kata kerja tahun 5. Okey. Kita pilih kata kerja tahun 5. Dan bila kita nak cari satu-satu video, kita klik pada filter, cari yang terkini lah. Sama ada today ataupun this week. Ini adalah video-video yang terkini yang mengikut penjajaran. Kalau yang lama-lama telah terpanggil outdate ataupun tak sesuai lah. Kalau yang terkini ni memang sesuai lah. Kerja kita boleh lihat daripada YouTube ni kebanyakannya telah diupload oleh Cikgu Tube. Boleh gunakan. Contoh saya nak gunakan yang ni. Klik. Kita pause. Panjang sangat. Kalau boleh video tersebut dalam 5 minit, 6 minit ataupun yang yang ni kita ambil yang 9 minit lah. Contohnya 9 minit ni. Unit 7, tata bahasa, kata kerja, aktif, transitif. Yang baru dimuat naik pada minggu ni. Kita ambil button share, copy dan kita akan letakkan dalam di bahagian pautan. Paste. Kemudian kita nak muat naik bahan. Contohnya ada bahan dalam bentuk PowerPoint, Word dan sebagainya. Add file. Select file. Contohnya saya ada bahan ataupun makluman berkaitan subjek tersebut. Contohnya saya ambil yang ni lah. Music. Saya bukan mengajar BM. Saya klik open. Dan saya akan upload bahan tersebut. Dah upload. Contohnya kita nak, ni kita tak nak YouTube. Kita nak masukkan quiz berkaitan kata kerja. Jadi kita kena open quiz. Yang ni tak perlulah. Nanti saya akan masukkan dalam panduan seterusnya. Dah pilih nama guru, tahun, subjek, tajuk, medium yang digunakan, pautan dan muat naik bahan. Seterusnya kita klik pada button submit. Setelah kita submit, data tersebut akan dihantar ke dashboard. Saya akan refresh. Dan di bahagian analisa ni daripada selesai kosong dia akan bertambah kepada 1. Apa maksud bahasa Melayu ni? Bahasa Melayu 13 maknanya telah didaftarkan untuk subjek bahasa Melayu hari ini. Kalau kita nak lihat pada kelas tertentu, di tahun, kita boleh lihatlah contohnya tahun 3 telah didaftarkan seramai 12 orang. Kita juga boleh lihat contohnya ada 3 Arif, 3 Bestari. Untuk 3 Arif, kosong, tak daftarkan lagi. Kita lihat pada analisis tugasan guru. Bila cikgu telah menghantar tugasan tadi, Hamidah, dia akan jadi 1. Kalau hantar 2, dia akan bertukar kepada 2. Dia akan count jumlah penghantaran oleh cikgu. Kemudian, yang kosong ni maknanya belum hantarlah ataupun subjek lain. Seterusnya, tadi kita telah hantar menggunakan Google Form. Terlihat pula pada bahan. Contohnya bahan tahun 4 hari ini. Dia akan paparkan pada bahagian ni lah.
Contohnya kita tadi tahun 3. Okey. Data kita refresh dulu. Tahun berapa? Tahun 5 tadi. Tahun 5. Saya silap. Okey, klik pada bahan tahun 5. Dia akan paparkan nama guru, tarikh, subjek, kata kerja dan bahan. Ada daripada YouTube. Okey, ni daripada YouTube yang kita telah letakkan pada pautan. Kemudian ada daripada bahan muat naik. Ni kita upload sama ada kita telah upload PowerPoint, Word dan sebagainya. Jadi murid boleh klik pada pautan dan boleh baca arahan. Okey, itu berkaitan bagaimana kita nak gunakan dashboard, portal ataupun laman pembelajaran terutamanya pada waktu PDPR. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.